atas bermatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada seluruh pelajar dan pesyarah di Kolej Matrikulasi Johor. Pada hari yang mulia ini, kumpulan kami akan mengadakan sebuah forum yang bertajuk Insurans Takaful bersama saya, Rabiatul Adawiyah yang berperanan sebagai moderator. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk mulakan forum kita pada hari ini dengan memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi atas segala limpah kurnia dan keizinannya yang telah menyebabkan majlis ilmu ini dapat dilaksanakan dengan baik seperti yang dirancang. Hadirin sekalian, sebelum tajuk ini dikupas dengan lebih mendalam, marilah kita berkenalan dengan kedua ahli panel yang cantik dan petah berkata-kata yang bakal menyampaikan hujah mereka berkaitan insurans takaful sebentar lagi. Baiklah, memperkenalkan ahli panel kita yang pertama iaitu saudari Nur Zulaika Akilah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik saudari moderator. Masih diberi peluang dan kekuatan untuk menghadiri majlis ilmu yang mulia ini. Semoga majlis ini menjadi asbab untuk kita memperoleh ganjaran pahala. Masya Allah, terima kasih saudari atas doanya. Seterusnya, memperkenalkan ahli panel kedua kita iaitu saudari Aisyah Nadila. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik juga. Masih sihat dan masih mampu untuk menghadiri sesi forum ini. Diharapkan saudari moderator dan hadirin sekalian juga mempunyai kesihatan tubuh badan dan kecerdasan akal fikiran agar dapat menempuhi hari yang mendatang dengan baik. Amin. Terima kasih atas doanya. Alhamdulillah, selesai juga sesi perkenalan kita. Dengan tidak membuang masa, marilah kita memulakan perkongsian ilmu mengenai insurans takaful. Dalam menjalani kehidupan seharian, manusia tidak dapat lari daripada menerima ujian daripada Allah, yang mana ujian ini merupakan salah satu risiko di dalam kehidupan. Dengan kata lain, jika kita lalai dan tidak membuat persediaan awal, kebarangkalian berlakunya musibah atau tragedi bakal berhadapan dengan risiko yang lebih besar dan mencabar. Bagi menghadapi sebarang kemungkinan, beberapa kaedah pengurangan risiko yang diterima pakai untuk meminimalkan risiko yang berlaku adalah melalui insurans takaful. Hal ini bertepatan dengan beberapa tafsiran yang telah diambil dari firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan takwa. Umum telah mengetahui bahawa insurans takaful merupakan salah satu konsep insurans yang berasaskan muamalat Islam dan berlandaskan hukum syariah. Konsep ini sebenarnya telah diamalkan sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Pada asasnya, sistem takaful ini berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab, jaminan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Dalam erti kata lain, ia bertindak sebagai perlindungan jika terjadi perkara yang tidak diingini seperti kematian, kemalangan dan kerugian harta kepada penggunanya. Justeru, seiring dengan peredaran zaman yang tinggi kadar risikonya, Malaysia telah pun menyarankan kepada rakyatnya untuk mendapatkan perlindungan melalui insurans takaful. Kempen melalui media massa dan sosial juga telah dibuat bagi memberi kesedaran kepada rakyat akan kewujudan insurans takaful ini, di samping dapat memperkenalkan pelbagai syarikat insurans takaful yang boleh dipercayai seperti Prudential BSN Takaful Berhad, Zurich Takaful Malaysia Berhad, Hong Leong MSIG Berhad dan Etika General Takaful Berhad. Berikut merupakan serba sedikit mukadimah berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, diminta ahli panel kita yang pertama iaitu saudari Nur Zulaika Akilah untuk memberikan penerangan lanjut mengenai jenis-jenis takaful berserta kategori perlindungan yang ada di dalamnya. Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan buat semua hadirin yang sentiasa di bawah rahmat Allah. Izinkan saya untuk memulakan penerangan dengan memberikan maksud insurans takaful. Untuk pengetahuan saudari dan juga para hadirin, takaful adalah satu perkataan yang berasal dari perkataan Arab al-kafala, iaitu bermaksud saling jamin-menjamin. Dari segi tafsiran syarak,
Ia adalah pakatan satu kumpulan untuk saling jamin-menjamin dan bantu-membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa sesuatu musibah. Takaful dan insurans memainkan peranan yang penting dalam memberi perlindungan kewangan sekiranya perkara yang tidak diduga berlaku kepada anda, seperti mengidap penyakit kritikal, terlibat dalam kemalangan, mengalami kerugian harta benda ataupun kematian. Secara amnya, takaful boleh dianggap seperti insurans Islami. Namun, terdapat perbezaan pada prinsip dan kaedah bagaimana takaful beroperasi. Takaful bukan sahaja terhad kepada orang Islam, malah ia juga terbuka kepada orang yang bukan Islam yang ingin melanggan dan menerima manfaat takaful. Produk takaful yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat insurans secara amnya terbahagi kepada dua kategori, iaitu produk takaful keluarga dan produk takaful am. Apa itu takaful keluarga? Takaful keluarga ini akan menyediakan satu kombinasi simpanan jangka panjang dan perlindungan untuk pemegang polisi atau peserta-peserta dan tanggungan mereka sekiranya berlaku kematian, hilang upaya atau bagi menampung keperluan asas hidup. Takaful keluarga juga menawarkan perlindungan dan simpanan untuk individu dan keluarganya. Selain itu, dalam takaful keluarga juga terselit beberapa kategori yang lain. Misalnya, takaful berkaitan pelaburan. Bagi produk ini pula, ia menggabungkan pelaburan patuh syariah dan perlindungan takaful di bawah satu polisi yang sama. Seterusnya, takaful perubatan dan kesihatan. Produk takaful ini menawarkan perlindungan untuk tanggungan kos rawatan dan kemasukan ke wad hospital swasta. Di samping itu, kategori ini juga mengandungi takaful pendidikan anak. Pelan takaful ini bertindak sebagai simpanan jangka panjang untuk menampung kos pengajian pada masa yang akan datang. Selain itu, polisi ini juga turut menyediakan perlindungan kewangan untuk anak anda sekiranya berlaku kemalangan, kecacatan yang kekal dan kematian. Untuk takaful am pula, pertamanya ialah insurans nyawa. Insurans nyawa ini akan memberi perlindungan dan menanggung diri dan nyawa kita sekiranya berlaku risiko kematian, ketidakupayaan dan kesakitan sehingga terpaksa dimasukkan ke hospital. Tujuan seseorang itu mengambil insurans di bawah takaful adalah supaya waris mendapat hibah dalam nilai yang banyak. Kedua, insurans kenderaan atau dikenali sebagai insurans takaful kereta dan motosikal. Takaful pihak ketiga akan melindungi diri kita daripada tuntutan pihak ketiga yang berpunca daripada kemalangan, kecurian atau kebakaran serta kerosakan harta benda pihak ketiga. Akhir sekali, insurans rumah. Takaful rumah akan melindungi rumah kita daripada kerosakan dan kerugian sekiranya berlaku kebakaran, kerugian yang disebabkan banjir atau disebabkan bencana-bencana yang lain. Takaful isi rumah pula melindungi barang rumah seperti perabot elektrik daripada kerosakan. Sekian penerangan dari saya. Terima kasih saudari atas penerangan yang cukup berilmiah itu. Menerusi penerangan yang diberikan, jelaslah bahawa serta insurans takaful yang ditawarkan mempunyai skop perlindungannya yang tersendiri. Hadirin sekalian, meskipun konsep insurans dibenarkan dalam syariah, terdapat juga beberapa amalan insurans konvensional yang bercanggah dengan ajaran Islam. Misalnya, amalan takaful yang dipraktikkan sekarang menggunakan gabungan dua jenis akad utama, iaitu tabaruk yang membawa maksud derma dan wakalah yang bermaksud agensi yang bebas daripada sebarang unsur riba, maisir iaitu perjudian dan gharar iaitu tidak jelas. Jadi, dengan penuh rasa rendah diri, diminta ahli panel kedua iaitu saudari Aisyah Nadila untuk memperincikan dengan lebih lanjut mengenai perbezaan antara insurans takaful dengan insurans konvensional yang sentiasa menjadi kekeliruan masyarakat. Silakan saudari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua pendengar. Seperti yang telah dinyatakan oleh saudari moderator, saya akan sertakan beberapa perbezaan yang ketara antara kedua-dua insurans ini. Yang pertama, perbezaan yang amat jelas ialah insurans takaful tidak mempunyai unsur perjudian dan riba. Namun begitu, unsur gharar wujud di dalamnya pada tahap yang boleh diterima kerana ianya di bawah kontrak tabaruk, iaitu derma, manakala insurans konvensional mempunyai ketiga-tiganya.
Yang kedua, di dalam takaful, pemegang polisi memberikan sumbangan berasaskan konsep derma dan sumbangan, manakala insurans konvensional, pemegang polisi membayar premium untuk nilai perlindungan berdasarkan konsep jual beli. Yang ketiga, kita boleh melihat perbezaan dari segi perkongsian risiko. Dalam insurans konvensional, risiko dipindahkan daripada yang diinsurансkan kepada syarikat insurans. Manakala dalam takaful pula, ia adalah berdasarkan perkongsian risiko. Setiap ahli menyumbang dalam dana takaful dan sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini, semua ahli akan mendapat jumlah tuntunan yang sama. Dan yang keempat, jika dibandingkan dengan insurans konvensional, pemegang polisi takaful mengekalkan pemilikan dana. Bahkan, jawatan kuasa syariah juga ditubuhkan bagi memastikan transaksi dari setiap ahli kemudiannya dilaburkan dalam dana halal atau patuh syariah untuk memperoleh pendapatan dari pelaburan. Sekiranya dana itu menghasilkan keuntungan, ia akan dibahagikan kepada ahli dan dalam beberapa kes, termasuk dengan pengendali takaful ini, mewujudkan situasi menang-menang untuk semua ahli. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari atas penerangan yang diberikan. Diharapkan penerangan itu mampu untuk menghilangkan segala kekeliruan yang berada di minda. Hadirin, sebagai seorang insan yang memerlukan perlindungan, kita seharusnya peka terhadap perkara ini serta melihat ke semua aspek dahulu sebelum memilih sistem takaful yang bersesuaian buat diri dan keluarga. Sehubungan dengan itu, terbitlah sebuah persoalan yang sedang bermain-main di lubuk fikiran mengenai panduan yang boleh digunakan pakai sebelum membeli pelan insurans takaful. Jadi, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Nur Zulaika Akilah untuk tampil memberi pencerahan terhadap persoalan yang dikemukakan itu. Silakan saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator yang membawa rasional persoalan. Antara panduan yang boleh digunakan sebelum membeli sesuatu pelan takaful ialah individu itu perlu memastikan sama ada ejen pengurusan takafulnya itu berdaftar di bawah MTA. Untuk pengetahuan anda, semua ejen syarikat yang menawarkan perkhidmatan insurans takaful perlu berdaftar dengan MTA, iaitu Malaysian Takaful Associate, sebelum boleh mengiklankan dan menjual produk takaful. Oleh sebab itu, anda disarankan untuk melakukan semakan terlebih dahulu bagi mengelakkan kes penipuan oleh individu yang menyamar sebagai ejen takaful. Anda boleh menyemak status pendaftaran ejen takaful melalui laman web MTA. Selain itu, kenal pasti jumlah perlindungan yang diperlukan. Anda disarankan untuk mengenal pasti jumlah perlindungan yang sesuai dengan keperluan anda. Biasanya, jumlah perlindungan yang diperlukan adalah bergantung kepada keperluan setiap individu. Menurut Insurans Hayat Malaysia, anda disarankan untuk mendapat perlindungan sekurang-kurangnya 10 kali ganda daripada pendapatan tahunan. Sebagai contoh, jika pendapatan tahunan anda sebanyak RM40,000, maka anda disarankan untuk mengambil jumlah perlindungan dalam lingkungan RM300,000 atau lebih bergantung kepada kemampuan anda. Akhir sekali, pilih polisi perlindungan yang bersesuaian. Sekiranya anda ingin mendapat perlindungan takaful, anda perlu memastikan semua manfaat asas perlindungan seperti kecacatan, kematian, penyakit kritikal dan harta benda anda. Secara asasnya, sukar untuk mendapat satu pelan perlindungan yang merangkumi semua perlindungan. Oleh sebab itu, anda perlu pilih polisi perlindungan insurans takaful yang sesuai dengan keperluan anda. Contohnya, anda boleh pilih pelan takaful hayat dan keluarga sekiranya anda sedang mencari polisi yang memberi manfaat selepas kematian. Selain itu, anda juga boleh menambah perlindungan tambahan dan pertimbangkan perkara-perkara yang lain seperti simpanan, pelaburan dan lain-lain lagi. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ahli panel pertama di atas panduan yang telah diberikan. Kini,
kita akan membahaskan mengenai sebuah isu di mana ada segelintir daripada rakyat Malaysia yang sering memandang serong terhadap sistem ini disebabkan mereka kurang kesedaran akan kepentingan insurans takaful. Mereka juga telah terpengaruh dengan orang sekeliling yang berfikiran negatif terhadap sistem insurans takaful ini. Oleh sebab itu, mereka sentiasa menolak untuk mengambil takaful sebagai perlindungan dan ada juga dalam kalangan mereka yang mengherdik dan menghina pekerjaan sebagai seorang ahli insurans. Perkara seperti ini amatlah tidak baik sekiranya ia berlarutan. Dengan itu, saya mengalu-alukan ahli panel kedua kita iaitu saudari Aisyah Nadila untuk memperincikan dengan lebih lanjut akan kepentingan insurans takaful yang sentiasa menjadi tanda tanya masyarakat. Silakan saudari. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Bagi melanjutkan sesi forum kita pada kali ini, saya akan membahaskan tentang kepentingan insurans takaful. Takaful mempunyai pelbagai kepentingan. Antaranya ialah bersedia berhadapan dengan risiko. Hakikatnya, semua manusia berhadapan dengan risiko kematian, kelumpuhan dan menghidap penyakit. Cuma bila dah bagaimana sahaja yang tidak diketahui. Tetapi harus diingat, kebaran kalian untuk ketiga-tiga ini menjengah diri anda akan meningkat dari hari ke hari. Setiap hari berlalu, anda semakin mendekat dengan kematian yang telah ditentukannya. Semakin banyak anda bergerak dengan kenderaan di atas jalan raya, semakin tinggi kebaran kalian untuk kemalangan yang bukan sahaja boleh menyebabkan kematian tetapi juga kelumpuhan. Semakin bertambah usia, semakin tinggi risiko untuk mendapat penyakit. Jadi, perlindungan takaful boleh menyediakan diri anda dari segi kewangan untuk berhadapan dengan ketiga-tiga risiko utama ini. Apabila kematian, sekurang-kurangnya ada pampasan untuk isteri dan anak-anak. Apabila kelumpuhan, ada pampasan untuk menggantikan punca pendapatan yang terjejas. Apabila diserang penyakit pula, ada pampasan untuk membayar bil-bil dan keperluan-keperluan rawatan. Selain itu, takaful juga melindungi harta atau aset jika anda membeli kereta baru ataupun memperbaharui cukai jalan. Diwajibkan untuk mengambil insurans atau takaful kenderaan. Begitu juga jika anda membeli rumah menggunakan pinjaman atau pembiayaan bank, diwajibkan untuk mengambil insurans atau takaful tertentu. Takaful akan melindungi harta-harta yang anda miliki jika berlaku musibah atau sesuatu perkara yang tidak diingini. Contohnya, kemalangan, kecurian atau kebakaran. Takaful bukan sahaja penting untuk melindungi diri, tetapi juga harta bernilai yang anda ada. Harta yang perlu dilindungi bukan sahaja berbentuk fizikal, malah bukan fizikal juga. Contoh utama aset bukan fizikal adalah perniagaan yang dijalankan. Mesti dilindungi dengan takaful secukupnya. Jadi, perlindungan takaful adalah sangat penting untuk melindungi aset-aset yang ada supaya kerugian yang dialami atas sesuatu musibah dapat dikurangkan. Di samping itu, syarikat takaful berperanan sebagai pengurus tabung ini. Apabila ada peserta yang ditimpa musibah, bayaran pampasan kepada peserta tadi diambil daripada tabung derma yang telah ditetapkan oleh syarikat takaful. Contohnya, jika berlakunya kemalangan atau ditimpa penyakit yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Walaupun anda mempunyai dana kecemasan tetapi tidak mencukupi dan anda tidak mempunyai simpanan lain, maka anda akan mengambil keputusan untuk menggunakan wang simpanan untuk menampung kos yang diperlukan. Jika ini berlaku, simpanan anda akan mula berkurangan dan semestinya ia akan menjejaskan perancangan kehidupan pada masa akan datang. Oleh hal yang demikian, perlindungan takaful dapat menyelamatkan anda daripada mengalami risiko kerugian yang tinggi. Dengan itu, wujudlah konsep jamin-menjamin melalui derma. Perlindungan takaful yang diambil bukan sahaja melindungi diri dan keluarga tetapi dapat membantu orang lain yang ditimpa musibah tanpa mengira bangsa dan agama. Maka, tidak dapat dinafikan lagi, terdapat pelbagai kepentingan yang diberikan oleh perlindungan takaful kepada manusia. Sekian sahaja daripada saya.
Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kedua atas huraiannya sebentar tadi. Sekarang ini, kita telah mengetahui pelbagai kepentingan insurans takaful. Sudah terang lagi bersuluh bahawa insurans takaful ini mampu memberikan kita pelbagai manfaat pada suatu hari nanti. Ia tidaklah terus seperti yang dibayangkan. Malah, ianya mendatangkan 1001 faedah kepada penggunanya. Diharapkan agar masyarakat tidak lagi salah faham terhadap sistem insurans takaful ini kerana ahli panel kita telah memberikan penerangan yang amat jelas untuk kita semua. Baiklah, memandangkan kedua ahli panel telah menyuarakan hujah bernas masing-masing, maka saya rasa forum kita hampir ke penghujungnya. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan penerangan kedua-dua ahli panel ialah masyarakat seharusnya sedar akan kepentingan insurans takaful buat diri dan ahli keluarga mereka. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan kerana kita tidak tahu apa yang bakal terjadi pada diri pada masa akan datang. Sehubungan dengan itu, masyarakat juga perlu melakukan penyelidikan sebelum membeli insurans takaful untuk mengelakkan mereka daripada terlibat dalam penipuan yang dilakukan oleh orang yang menyamar sebagai ejen takaful. Hal ini supaya mereka boleh menerima setiap manfaat daripadanya dan tidak akan merasa bahawa insurans takaful itu adalah satu benda yang membebankan. Oleh itu, masyarakat mestilah membuka mata dan fikiran mereka agar dapat memberi peluang kepada diri dan keluarga untuk dilindungi. Jadi, tidak salah untuk mengambil takaful sebagai salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan. Lakukan keputusan yang bijak kerana pilihan di tangan anda. Hadirin, forum ini diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Segala persoalan yang berada di fikiran sangatlah dialuk-alukan untuk dilontarkan kepada kami. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum, saya Amanda, merupakan staf di Kolej Matrikulasi Johor, ingin mengajukan soalan mengenai insurans takaful. Jika salah seorang ahli keluarga yang mempunyai pelan perlindungan takaful terlibat dalam kemalangan ataupun berdepan dengan penyakit yang memerlukan kos rawatan yang tinggi, bagaimanakah prosedur untuk menuntut insurans takaful keluarga tersebut? Mohon penjelasan. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Amanda atas soalan yang diajukan tadi. Sangat menarik ya soalan itu. Mesti Cik Amanda dan para hadirin tidak sabar untuk mengetahui jawapannya. Jadi, diminta ahli panel kita yang pertama iaitu saudari Nur Zulaika Akilah untuk tampil memberi penjelasan mengenai soalan yang dikemukakan tadi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya akan menyatakan jenis-jenis tuntutan yang dikendalikan oleh syarikat insurans takaful. Antaranya ialah tuntutan kematian, perbelanjaan kematian serta-merta, keilatan kekal dan menyeluruh, manfaat hospital, manfaat pengecualian sumbangan, penyakit kritikal, manfaat pendapatan keluarga. Okey, soalannya, bagaimana untuk menghantar tuntutan takaful keluarga ini? Okey. Untuk pengetahuan semua, tuntutan mestilah dimaklumkan secara bertulis dengan serta-merta kepada Jabatan Tuntutan Takaful Keluarga sebaik sahaja kejadian berlaku. Keterangan mestilah dilengkapi oleh pihak yang berhak menuntut, di mana manfaat akan dibayar berdasarkan keadaan berikut. Yang pertama, wasi. Kenyataan mestilah dilengkapkan dan dibekalkan oleh penama yang terdapat dalam borang penamaan. Kedua, hibah yang dicadangkan. Keterangan hendaklah dilengkapkan dan dibekalkan oleh orang yang bakal menerima bayaran manfaat. Untuk kes yang melibatkan kanak-kanak, kenyataan hendaklah dilengkapkan oleh ibu bapa atau penjaga yang sah. Yang ketiga, orang yang diamanahkan. Keterangan hendaklah dilengkapkan dan dibekalkan oleh orang yang diamanahkan.
Oleh sebab itu, bagi mereka yang hendak mendapatkan tuntutan takaful, sila dapatkan borang dan hantar semua dokumen-dokumen yang mustahak bagi menyokong tuntutan anda kepada Jabatan Tuntutan Takaful Keluarga. Semua salinan dokumen untuk menyokong tuntutan anda mestilah telah disahkan dan disokong oleh kaki tangan insurans takaful. Semua dokumen yang diperlukan mestilah dibekalkan oleh pihak yang menuntut di atas kos sendiri. Okey, sekian daripada saya. Semoga penjelasan ini mampu membantu orang ramai memahami tentang tata cara untuk menuntut takaful. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Nur Zulaikha Aqila atas jawapan yang dikemukakan tadi. Diharapkan jawapan itu mampu menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Cik Amanda tadi. Baiklah, kita ke soalan yang kedua. Dipersilakan. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Mariam. Saya merupakan salah seorang pelajar di Kolej Matrikulasi Johor. Saya nak tanya, ada tak pelan insurans takaful yang bersesuaian dengan seorang pelajar sekolah ataupun pelajar IPT? Waalaikumsalam. Masya Allah, sangat bagus ya soalan yang dikemukakan oleh Cik Mariam tadi. Pasti pelajar-pelajar di luar sana tidak mengetahui akan kewujudan insurans ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan ahli panel yang kedua iaitu saudari Aisyah Nadila untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dipersilakan. Untuk pengetahuan saudari dan hadirin sekalian, skim takaful pelajar sekolah Malaysia telah diperkenalkan oleh kerajaan dan perlindungan ini dibayar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian kewangan kementerian itu terus kepada syarikat takaful Malaysia Sdn Bhd. Perlindungan insurans ini diberikan kepada pelajar bermula daripada pelajar prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan tingkatan 6. Tempoh perlindungan adalah selama mana pelajar tersebut belajar di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan dengan bayaran tahunan setiap pelajar adalah RM1.50, manakala bagi pelajar luar negara adalah RM1.60. Bagi pelajar luar negara, mereka harus membayar sendiri perlindungan insurans tersebut bersama-sama dengan yuran pengajian ketika mendaftar. Di samping itu, skim perlindungan ini merangkumi tempoh 24 jam dan meliputi seluruh dunia. Jika sekiranya berlaku sebarang kecelakaan ketika pelajar berada di luar negara, perlindungan insurans tetap akan diberikan kepada mereka. Bagi pelajar universiti pula, Etikat Takaful telah memperkenalkan takaful intelek bagi membantu memenuhi keperluan pendidikan dan perlindungan takaful anak dan ianya berpatutan. Di dalam takaful ini, dalam pelan yang diprinsipkan syariah, peserta akan dibayar jumlah dilindungi sebanyak RM10,000 atau lebih dengan sumbangan serendah RM70 sebulan. Selain itu, peserta juga boleh mengeluarkan sehingga 80% daripada jumlah simpanan di dalam akaun dana pelaburan serta peserta bagi menampung sebarang perbelanjaan kecemasan. Ketika kejadian yang tidak diingini menimpa seperti kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal iaitu HUMK, pihak insurans takaful akan membayar sumbangan bagi pihak pesertanya seperti mana yang telah ditetapkan di dalam pelan takafulnya. Sekian penjelasan daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Aisyah Nadila atas jawapan yang diberikan. Diharapkan jawapan itu mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Cik Mariam tadi. Diharapkan juga agar pelajar-pelajar di Kolej Matrikulasi Johor sedar akan kewujudan insurans ini. Baiklah, berakhirnya sesi soal jawab itu tadi telah menandakan bahawa kita sudah sampai ke penghujungnya. Sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, ribuan terima kasih diucapkan kepada kedua ahli panel di atas penyampaian mereka yang sangat menakjubkan dan amat mudah untuk difahami. Begitu juga ucapan terima kasih buat hadirin sekalian kerana sudi membincangkan telinga bagi mendengar forum yang membincangkan tentang insurans takaful. Diharapkan agar forum ini dapat memberi ilmu yang bermanfaat buat anda semua. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujungnya.
Maafkan saya andai ada terkasar bahasa dan tersilap bicara sepanjang forum ini diadakan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan insan yang kerdil ini. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.